Okey, apa itu synchronous machine? Synchronous machine ni dia special machine lah. Okey, sebab apa dia special ni? Sebab dia menggunakan dua source. Okey, satu AC dan juga satu DC. Dia kena ada dua source. AC supply pun dia guna, dan juga DC supply pun dia ada. Okey, so dari segi advantage synchronous machine ni, kelebihan dia adalah kita boleh ubah power factor. Contoh, kalau induction machine dia adalah inductive load. Jadi menyebabkan power factor tu reduce, kurang. Kalau power factor reduce, dia menyebabkan kadar power atau usage of watt tu meningkat lah kalau low power factor. Jadi kelebihan synchronous machine ni boleh ubah power factor. Kalau inductive load tu dia boleh increasekan power factor. Sebab apa? Sebab dia boleh ubah dia punya field expression, field winding ni dia boleh ubah. Menyebabkan boleh increase power factor. Tapi oleh sebab synchronous machine ni dia adalah mahal lah. So amat jarang lah diguna dekat industri lah. Kebanyakan industri dia menggunakan induction motor lah, induction machine. So this property it is be useful for the industry, which is always operating at low lagging power factor. Kebanyakan motor yang saya beritahu tadi, AC machine ataupun induction motor, dia adalah inductive load. Jadi dia akan reducekan power factor. So by replacing induction machine dengan synchronous machine ni, dia boleh improve power factor lah, power factor. Power factor tu jadi leading power factor lah, leading power factor or nearly unity power factor lah. So tu dia punya kelebihan synchronous machine. So ada dua jenis synchronous machine. Satu cylindrical rotor. Rotor ni cylindrical, dia jenis bentuk silinder. Dia punya winding ni kita tak boleh lihatlah dia punya winding tu. Sebab dia punya winding dia kat dalam. Kat dalam cylindrical ni. Satu lagi jenis Salient pool. Salient pool ni kita boleh tengok winding dia ada di bahagian pool lah. So kalau kat sini ada empat pool lah. Utara, selatan. Empat pool. Kalau Salient pool ni jenis synchronous generator yang ada pool. Biasanya 4 atau lebih pool lah. 1, 2, 3, 4. Dia ada kutub ni, pool ni, kutub lah. Kutub utara dan juga kutub selatan. Tapi untuk Salient pool ni, dia punya speed rotation adalah low lah. Slow. Biasanya between 50 to 300 RPM lah. Untuk application dia untuk low speed turbine lah. Salient pool ni. Kalau cylindrical rotor ataupun non-salient, ni adalah jenis cylindrical. Biasanya dia high speed rotation lah. Dia punya rotor speed ni laju. Biasanya untuk application dekat high speed string turbine, almost which is dia punya speed rotation ni 3600 RPM lah rotation. Smaller and more efficient than low speed turbine. Dia punya size lebih kecil daripada Salient pool. Ni tengok ni jenis Salient pool. Kita tengok kat sini.
Okay, kalau saline pool, so kat sini ada kutub dia ni, dan kita boleh tengok dia punya field winding ni. Okay, field winding. Okay, dekat luar ni adalah yang you nampak ni adalah dia adalah stator. Okay, stator. Yang pool ni adalah bahagian rotor. Okay, bahagian rotor dalam. Okay, oleh sebab synchronous machine ni dia guna dua source power supply. Di bahagian stator kita pakai 3-phase AC. Okay, 3-phase AC dia akan supply di bahagian stator. Okay, di bahagian rotor, bahagian dalam ni kita akan guna DC supply lah. Okay, dua source. So in term of construction ni dia complicated sikit lah, sebab dia akan ada rectification process. Okay, inilah contoh saline pool lah. Jadi kau tengok kat sini, ni ada pool dia kan. Di dalam pool ni dia akan ada winding lah. Dan kat sini dia punya iron cast dia ni untuk increase magnetic field lah. Okay. Okay, kalau cylindrical, cylindrical ni kalau nampak kat luar ni dia macam ni lah. Okay, bentuk dia cylindrical panjang. Okay, dalam ni akan ada winding lah. Ni dia dah open ni adalah winding dia. Okay, field winding dia. Okay, field winding dia. Okay, dari segi diagram, so bentuk dia macam ni. Okay, panjang. Dia punya cross section kat sini. Okay, kat sini dia akan ada field winding lah. Okay, field winding kat sini. Okay, in term of concept and operation, okay, okay, sebab kita ada dua source ni, so DC current we apply at the rotor, so dia akan produce rotor magnetic field lah, ataupun constant magnetic field. Okay, then the rotor of the generator is then turned by prime mover. Okay, mechanical torque with which force the rotor to turn. Okay, produce a rotating magnetic field. Rotating magnetic field induce a voltage reaching the stator winding of the generator. Okay, so kita tengok explanation kat sini dia complicated sikit. Nanti saya akan terang lagi. Ya, apa yang masuk ni. Okay, dari segi konsep and operation, so kita ada stator yang nampak ni kat luar ni, outer ni adalah stator lah. Okay, dia punya main supply AC source, red, yellow, blue ni dia akan current akan flow dalam stator winding, so dia akan produce rotating magnetic field lah, rotating magnetic field di dalam winding stator. Okay, then ni adalah kita punya rotor jenis saline pool. Okay, so DC supply akan go through to the rotor through slip ring. Okay, dalam rotor ni dia akan ada slip ring juga. Okay, so dia akan current akan flow, dia akan induce constant magnetic field ataupun rotor magnetic field lah. Okay, the stator is ring shaped laminated iron core with a slot. Okay, dia punya construction in term of the stator ni dia macam jenis macam induction motor juga. Dia bentuk dia terdiri daripada lamination steel lah. Okay, untuk improve electromagnetic field dan juga reduce eddy current loss. Okay, solid iron. Okay, dalam rotor, okay, dia adalah solid iron with a slot. Dalam rotor pun sama juga, dia pakai solid iron dan juga lamination lah. Okay, lamination solid. A single winding is placed in the slot. DC current is supplied through the slip ring. Okay, slip ring. Yang bulat kat tengah ni adalah slip ring lah. So DC current akan flow
melalui slip ring dan juga winding lah di dalam rotor ni. Okay, so kau tengok kat sini, so kita ada sailing pool ni, ada kutub utara dan juga selatan. So apabila current supply, DC current flow to the slip ring, so current akan induce dalam winding ni, so dia akan produce constant magnetic field. Okay, constant magnetic field. Okay, then AC supply, okay, di bahagian stator, AC supply akan produce rotating magnetic field. Dia adalah AC, AC, three phase. Okay, kalau tengok figure ni, figure A, B, C, D dan juga E. Okay, kenapa dipanggil synchronous machine? Okay, first, so kita ada dua supply, AC. Okay, AC supply, dia akan go through to the stator winding. So, dia akan produce rotating magnetic field. Okay, you nampak di sini. Rotating. Ni lah electromagnetic field yang sentiasa berpusing di dalam rotor lah. Okay, gambar ni. Dia ada kutub utara selatan. Sebab dia three phase, dia akan sentiasa rotate lah. Rotating magnetic field. Okay, di bahagian rotor ni. Ni adalah rotor. Okay, rotor kita bagi DC supply. Okay, kalau akan flow through slip ring. So, dia akan produce electromagnetic field. Ataupun kita panggil constant magnetic field di dalam rotor. Kat dalam rotor pun ada juga electromagnetic field. So, dia akan produce kutub ini lah. Utara selatan ni. Okay, then next step, the interaction between constant magnetic field di dalam rotor dan juga rotating magnetic field di dalam stator ni. Okay, kalau tengok yang utara selatan ni, north dan south ni, yang atas ni ialah rotating magnetic field yang terhasil di dalam stator. Yang kat bawah ni kutub yang terhasil di dalam rotor. Okay. So dua-dua ni dia akan berpusing kan. Okay. Rotating magnetic field dan juga constant magnetic field ni dia akan sentiasa berpusing lah. Berpusing. Okay. Kutub dia ni sentiasa berpusing sampai dia jumpa kutub yang berlawanan. Contoh di rotating magnetic field dia adalah kutub utara. Di dalam state, di dalam rotor dia adalah selatan. So dia akan mesh, so dia akan lock lah. Okay. Oleh sebab kutub yang berlainan dia akan attract, then dia akan lock lah magnetically. So automatic dia akan lock. So apabila dia lock, rotor dan juga stator ni, stator tak berpusing, rotor ni akan berpusing sama speed dengan rotating magnetic field. Okay. Rotor will rotate at the same speed of rotor magnetic field. Okay, that's why kita panggil dia sebagai synchronous speed. Okay, synchronous speed. Sebab apa? Sebab apa synchronous speed? Sebab rotation of rotor ni dia akan pusing sama dengan rotating magnetic field. Okay, RMF. Okay, itu sebab itulah dipanggil synchronous machine. So berbeza dengan induction motor. Induction motor dia ada slip, dia ada S disebabkan rotation rotor ada delay. Okay, tak sama dengan rotating magnetic field. That's why dia berbeza lah untuk induction motor. Kalau synchronous motor, rotating speed di dalam rotor adalah sama. Okay, sama. That's why dia punya formula ni dia hanya ada NS lah, NS formula NS saja, dia tak ada rotor speed.
Okay, dia synchronous speed saja, 120 F over P lah. Okay. Okay, DC supply. DC supply ni penting sebab apa? Sebab dia akan supply current di dalam rotor untuk synchronous machine ni. Okay, in term of dia punya construction, kat mana DC supply, kena block diagram. Okay, biasanya kalau large synchronous machine, dia akan ada exciter. Exciter ni kat sini lah. Exciter ni function dia akan produce another source untuk rotor. Okay, which is DC lah. So akan ada rectification process, okay, conversion daripada AC kepada DC untuk supply source di dalam rotor winding. Okay, so basically DC supply, kita akan dapat DC supply ni daripada external sources. Okay, so source ni akan go through to the sling and the brushes. Okay, dia ada brushes juga untuk small synchronous machine. Okay, kalau untuk large synchronous machine, dia akan ada special DC power source, which is the exciter mounted directly on the shaft. Okay, yang ni untuk large synchronous machine. Okay, mana yang special ni kita panggil pilot exciter lah. Okay, seperti dalam gambar ni. Okay, dia ada pilot exciter yang duduk di shaft rotor. Okay, so dia akan berpusing bersama dengan rotor lah. Okay, slip ring and brushes create a few problem when they are used to supply DC power to the field winding. So biasa kalau kita pakai brushes, so kena buat maintenance lah, sebab carbon brush ni dia akan lama kelamaan dia akan house lah. Okay, menipis. Okay, then untuk large synchronous machine, okay, untuk synchronous machine yang besar, kita akan ada brushless exciter. So dia tak guna brush lah. Okay, brushless exciter is small AC generator. AC generator which is field circuit mounted on the stator and the armature circuit mounted on the rotor shaft. Di dalam gambar ni. Okay, the three phase current is rectified. Daripada AC supply ni dia akan rectify balik. Okay, untuk supply field circuit exciter. Okay, the output of the armature circuit of the exciter on the rotor is then rectified and used to supply the field current of the main machine. Okay. Okay, to make the generator completely independent, a small exciter is included in the system. The pilot exciter is small AC generator with permanent magnet mounted. Okay, so yang ni diterangkan pasal exciter lah, which is another supply. Yang mana exciter ni sebenarnya adalah small AC generator. Kalau tengok block diagram kat sini, so kita ada yang ni untuk large synchronous machine. Okay, di bahagian stator, contoh dia akan ada exciter. So dia akan produce 3-phase output power. Okay, dan dalam ni, di dalam rotor ni, sebab kita perlukan DC supply, so akan ada 3-phase rectifier lah, so untuk convert daripada AC kepada DC dan masuk kepada field winding di dalam rotor. Okay, a brushless exciter is a low 3-phase current. Okay, a low 3-phase current is rectified and used to supply the field circuit of the exciter. Okay, the output of the exciter armature is rectified and used as a field current
of the main machine. Okay, the output exciter ni. So dia akan rectify. So dia akan supply DC current di dalam field winding ataupun di dalam rotor winding lah. So kita panggil sebagai field. Okay, field winding. Okay, to make the excitation of a generator completely independent of any external power source, a small pilot exciter is often added to the circuit. Okay, so independent power ataupun kita panggil a small AC supply ataupun pilot exciter ni, okay, dia adalah additional source lah dekat synchronous machine. Okay, function dia sama juga. Dia akan rectify daripada AC kepada DC untuk supply DC current to the synchronous generator lah. Okay. The pilot exciter is an AC generator with a permanent magnet mounted on the rotor. Biasanya dia adalah permanent magnet, jenis permanent magnet. Okay, sebab size dia adalah small lah. Okay, three phase winding. Okay. Okay, inilah contohnya pilot exciter ataupun brushless exciter ni dekat mounted on the rotor shaft lah. Okay. Ini adalah dia punya, kalau tengok kat sini, jenis salient ke jenis cylindrical. Ini jenis salient pool. Salient pool. Okay, yang ni. Inilah. Exciter ni additional source, which is the pilot exciter ataupun small AC generator mounted on the same shaft. Ini contoh synchronous machine. Okay, so untuk speed rotation synchronous generator, NS equal to 120 darab frekuensi over P. Okay, sama juga nak kira, nak calculate synchronous speed. 120 F over P lah. P number of pole, F frekuensi. Okay. Okay, untuk equivalent circuit. Okay, equivalent circuit synchronous generator. So dia akan ada EA kat sini. EA ialah back EMF. Okay, ada reactant XS, RA armature winding. Okay, dan ada V phase 1, phase 2, phase 3 lah. Okay, setiap analisis yang kita buat ni ialah per phase lah. 1 phase, 2 phase dan 3 phase. Okay, 3 phase can be either Y or delta lah. Okay, kalau Y connected, so dia punya phase voltage ialah set 3 V phase voltage terminal ni, ataupun V phase equal to V terminal over set 3 kena bahagi set 3 baru dapat V phase. Okay, kalau delta, V phase equal to V line lah. Okay, V phase equal to V line. Okay, equivalent circuit yang tadi. Equivalent circuit untuk generator, kalau generator current akan keluar, current dan juga VA dia akan produce current dan juga VA lah, voltage. Okay, function generator dia akan produce power. Kalau motor, current dia akan guna voltage, current akan masuk dan akan ada rotation lah. Okay, generator dari conversion daripada rotation kepada electrical, daripada mechanical kepada electrical. Kalau motor masuk adalah voltage, current, power. So yang keluar adalah rotation lah, rotation. Okay, untuk kira output generator atau V phase. Okay, ingat V phase, setiap analisis yang kita buat adalah per phase. Okay, V phase, V yang kat sini, V phase, VA ni ikut tu V phase.
back EMF, EA tolak current yang flow, IA times RA plus JXS. Okay. Okay, sebab output generator ialah voltage dan juga current lah. So kita nak guna voltage dan juga current pada generator. Kalau motor kita guna voltage supply. Voltage akan masuk, so dia akan menyebabkan rotor tu berpusing lah. Dia akan jadi motor lah. Okay. So kalau motor dia akan plus kat ni. EA plus IA theta darab RA plus JXS. So beza dia simbol kat sini lah. Kalau generator tolak, EA kena tolak ni. Kalau motor dia akan guna EA plus current yang winding. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada? Tak ada. Doktor, ni slide chapter 4 yang baru Ni bukan chapter 4 ni dah chapter 5 dah. Synchronous machine yang kita belajar hari ni dah synchronous machine. Okay. Saya tak bagi lagi. Okay. Synchronous machine. Doktor? Doktor? Ya. Kita kena tukar nilai 3-phase voltage untuk kira EMF. Apa? Untuk kira nilai ni EMF . Untuk kira EA lah. EA. EA . EA ni kena tukar lah sebab dia adalah per phase. Contoh biasanya kita akan kira V terminal lah, VT ni. So kalau Y kena darab setiga, at the end darab setiga lah. Okay, V phase yang keluar kat sini dia adalah bentuk phase. Okay, semua ada single phase ni, single phase. Kalau three phase barulah darab setiga. Okay, so biasanya nilai yang diberi pun nilai RAXS ni dalam per phase lah. Okay, current pun phase current. IA ni adalah phase current. Nilai impedance dan juga reactance adalah phase. At the end kalau dia suruh kira voltage terminal, barulah V phase ni. Kalau untuk Y connected kena darab setiga lah. Okay, kalau delta V phase equal to V line. Tak payah darab setiga. Okay. Tapi nilai-nilai yang diberi ialah nilai yang dalam bentuk single phase lah. Commonly dalam single phase. Kecuali kalau diberitahu dia adalah three phase. Okay. Okay, betul, boleh. Okay, ya. Okay, so kelebihan macam saya bagi tahu tu, kelebihan synchronous machine ni kita boleh vary dia punya power factor. That's why kalau tengok phasor diagram ni, nilai EA dia, back EMF ni boleh berubah. Contoh kalau unity power factor, kalau purely resistive load, okay, maknanya hanya R load saja. Okay, EA kita straight macam ni lah. EA VA sebab dia adalah unity, so current dan juga voltage ni sama sama line. Okay, JSSIA kat sini. So kita boleh manipulate power factor supaya voltage ataupun watt yang diguna dalam sistem tu tidak melebihi lah. Kita tahu kalau low power factor ni kadar penggunaan watt dah lebih tinggi. Okay, so bill akan jadi lebih mahal lah. Okay, so untuk synchronous machine ni kita tak perlu risau sebab apa, dia boleh ubah field excitation ni berdasarkan load. That's why kalau ada inductive load, dia punya EA ni boleh berubah. Kalau leading power factor, macam ni. Okay, saya sambungkan.
Contohnya. Okey, untuk unity power factor. So unity power factor ni dia voltage dan juga current dalam keadaan satu line lah. Okey, current IA dan juga VA sama line. Okey, that's why kita tengok kat sini RA IA sama. Okey, satu line. Dan sini adalah EA lah. EA JXSIA. Ini lah impedance ya, RA. Yang ni reactance. Okey, ini lah back EMF. Okey, untuk unity power supply. Inilah angle. Okey, gambar. Okey, untuk lagging power factor, inductive load. Okey, inductive load. Okey, inductive load dia macam ni. Kenapa ni boleh jadi macam tu? Okey, untuk inductive load. Ni VA. Kalau lagging power factor, current ke bawah lah lagging ya. Inilah dia punya angle dia, PF. Okey, IA. Okey, IA RA dia akan follow current lah. IA RA akan follow current. Inilah IA RA. Reactance JXS IA tu dia akan parallel. Bukan parallel, dia akan bertentangan lah 90 degree dengan IA RA. JXS IA. Dan EA kita kat sini EA. So nilai dia akan berubah lah. Nilai EA back EMF untuk synchronous machine dia akan jadi lebih sikit lah EA ni. Okey, yang ni untuk inductive load lah. Dia punya phasor diagram. Okey. Yang ni dah VA kat sini VA. VA kat sini. Okey, current akan lag voltage lah untuk inductive load. Okey, untuk capacitive load. Capacitive load. Kalau capacitive load. Sorry. Okey, capacitive load current akan lead voltage. So, let's say kita ada V kat sini. Ni adalah V kita. So, capacitive load current akan lead hingga yang ni adalah IA. Okay, IARA dia akan follow current lah. Dia akan parallel. Okay, ini adalah IARA. Okay. So, JSS, kita punya reactant, dia akan serenjang 90 degree. Ini lah JSSIA. Okay, then EA. EA dia akan sambung kat sini. Terus. Okay, EA.
Ini untuk phasor diagram untuk capacitive load lah. Okay, capacitive load. Okay, so senang je nak lukis ya. So untuk lagging power factor, so yang ini ialah voltage, current, so ini PF. So IA akan follow current. JIASS dia akan serenjang ni 90 degree. Dan EA lah daripada V kepada JSSIA lah EA ni. Okay. Okay, kalau induktif capacitive load, capacitive ataupun leading power factor, okay, current akan lead voltage ni IA theta ni. Okay, ni kita punya base voltage V base. IA RA dia akan follow current ni, dia akan follow selari. JSSIA dia 90 degree sebenarnya, dan EA kita okay, tu EA kita. Okay, that's why sini this notice for given phase voltage and armature current, a larger induced voltage EA is required for lagging load and leading load. Kalau untuk lagging dan juga leading, nilai EA kita akan bertambah lah. Okay. Okay, so macam mana nak kira dia? Kita pakai teorem Pythagoras untuk kira EA. EA. So teorem Pythagoras, A kuasa 2 plus B kuasa 2. Dapatlah EA kat sini. So EA sama dengan A kuasa 2 plus B kuasa 2. A kuasa 2, teorem Pythagoras. So EA sama dengan A kuasa 2 plus B kuasa 2 square root lah. Okay, untuk dapatkan A, nilai A ni dan juga nilai B. Okay, untuk ni additional buat IA sampai sini je. Sebab dia adalah segitiga. Jadi A sini point sini ke sini equal to V phase cos theta plus IA RA. Okay, bahagian ni lah. V phase tambah IA RA. Okay, kalau bahagian ni adalah sin lah. Bahagian B ni V phase sin theta plus IA SS plus ini. Okay, ada soalan? Macam mana boleh? Tak ada soalan? Betul. Patutnya V phase cos theta tu sehingga dekat V1 je ke line dekat anak panah V1 tu. Lepas tu baru tambah dengan IARA. V phase tambah Dekat situ. V1 dekat line anak panah tu. ni ya. Sini. Bukan. Line anak panah tu ke bawah. Line anak panah ke bawah. Ni. Itu ke bawah. Ke bawah. Sini ke bawah. Ke bawah. Sini ya ke bawah. Ni IARA.
sebab dia sama ni. IARA. Dia macam ni. Theta, okay. Segitiga macam ni. Okay. Ya, segitiga ni. Yang ni adalah VT. Yang ni adalah IA lah. Betul? Ni theta ni. Betul tak? Betul. IARA. Jadi kalau cos theta A over A ni bersebelah, bertentang A over T. Jadi A ni VT cos theta lah. Okay, ni kat sini. A kat sini. A lah VT cos theta. VT cos theta plus. Kenapa plus ni? Sebab jarak yang ni adalah IARA. Ini jarak IARA. Okay, tu faham tu. Faham lah? Sini lah VT cos theta. Okay. Kalau ini tinggi ni, dia sin lah. VT sin theta. Okay. Sebab apa? Sebab sin theta sama dengan yang ni. Untuk sini X over VT. Jadi X equal to VT sin theta. Jadi tinggi ni VT sin theta plus jarak kat sini. Okay, jarak kat sini ialah JXAI lah. Ni ialah reaktan dia. That's why dia dapat kat sini lah. B ni kita tambah VT sin theta sampai sini. Jadi untuk jarak keseluruhan dia sini ke sini tambah JXSI lah. Gitulah. That's why dapat A ni sama dengan VT cos theta plus IARA. B V face sin theta ISA. Okay, boleh lah. Jadi nampak celaru sikit kat sini. Nak conteng. Okay, untuk power flow diagram. Okay, power flow diagram sama juga. Dia akan ada losses. Yang ni untuk generator. Okay, kita ada ni P in, P out. Okay, generator P in dia masuk ialah rotation lah, speed rotor yang berpusing tu. Akan masuk torque dan juga omega speed pusing. So dia akan ada P stray lah, losses yang disebabkan oleh rotation. Okay, then dia akan ada losses di dalam winding ni. Losses di dalam winding dikenali sebagai apa dia tu? Okay. Yang stray losses ni adalah rotational friction and windage losses. Yang ni biasanya diberilah, value dia diberi. Then kita ada core losses. Okay, P windage ini. Value ni diberi biasanya, P stray dan juga windage diberi. Then kita ada losses di dalam core, P
core losses. Okay. Dalam stator dan juga winding, dalam stator dan juga rotor sebab pakai core. Dan juga losses di dalam winding, copper losses, copper losses, PCU lah ataupun PCA. Okay, armature. Baru dapat P out. So P out yang keluar ialah V I cos theta lah, power. Okay. Sebab kenapa kita dah darab step 3 ni, so dia akan jadi 3 phase lah. So P out equal to step 3 V terminal I terminal cos theta. Okay. VN IL cos theta. Okay, yang ni untuk generator. Okay, synchronous generator. Okay, kalau motor dia terbalik lah. Kalau motor dia terbalik macam mana? Terbalik. So P in dia akan jadi power supply lah. Set 3 VL IL cos theta. Okay. So kerana akan flow dalam winding PCA lah, macam tu. Kerana akan flow dalam P core, losses P core, dan akan ada P windage, akan ada P rotational, P stray, barulah keluar P out. P out ni dalam bentuk rotation, top dan juga speed lah. Ni untuk synchronous motor lah. Okay, saat motor kita bagi supply, 3 phase supply. Kalau generator kita masuk sebab rotor yang pusing, jadi output dia adalah power lah. Okay, power ni untuk generator. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada tu. Okay. Example ni saya akan buat video lain lah. Okay, video lain sebab dia panjang sikit ni. Dan juga slide ni tak siap lagi. Nanti saya akan bagi complete slide lah. Okay. Dalam petang ni ke. Betul. Boleh? Boleh kata. Ya, okay. So sebelum kita tamat ni, ada seberang soalan? Tak ada? So kalau tak ada, kita tangguh dulu kelas ni. So jumpa bila lagi? Kita tak jumpa lah. Nanti sebelum final kita akan buat discussion sikit lah. Okay? Tarikh final dah dapat lah. Paper ni. Dapat dah. Berapa hari bulan? 3 hari bulan. Tak silap lah. 3 hari bulan 2. Ni 13. Okay, so final tu nanti saya akan buat kelas dulu lah. Okay. Bagi some tips dan juga hints lah untuk jawab soalan final. Okay. So nota complete nota ni saya akan bagi petang ni lah. Tengok sempat petang ni saya akan bagi petang ni lah. Okay, so kata apa, kita tangguh dulu. Okay, jangan lupa test 2 hari Jumaat malam sampai machine. Saya nak tanya, yang test tu nanti buat macam test satu hari tu ke? Upload satu. Awak nak macam mana? Kalau sebab macam hari tu pun dia jadi kalut, tak sempat tu. Ya. Kalau boleh Bagi semua. kira macam sekali buat terus, lepas tu hantar sekali satu file. Bagi complete soalan lah.
Okey, boleh. Tak masalah. Cuma final nanti kena bagi asing-asing lah. Sebab dia prosedur dia macam tu. Kalau test, okey lah. Ya, saya tak apa. Saya consider bagi satu complete soalan lah. Untuk you all buat terus lah. Okay, masih ada. Okay. So, tak ada apa, kita tangguh dulu. Jumpa lain kali. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.